jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Ustaz, insya-Allah semoga dengan kehadiran Datuk dan juga para jemaah pada malam ini menambahkan lagi barakah buat kita semua insya-Allah. Insya-Allah tempat dan waktu majlis mempersilakan insya-Allah. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan wasu'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha dalam menerima segala takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima segala ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-nikmatmu. Yang dihormati, terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil, Tuan Pengacara Majlis. Yang saya muliakan para pegawai Alali Jawatan Kuasa Surau Az-Zakirin, Pangsapuri Putra Damai Presin 11, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, dan yang diraihkan juga para pelayar yang menonton siaran pada malam ini, tak kira di mana pun siaran ini dapat diikuti. Moga-moga berbahagia sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu ucaplah hauqalah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pernah satu ketika Nabi SAW menyampaikan satu wasiat yang sangat penting kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dalam wasiat tersebut, Abu Dzar menyebutkan bahawa awsani khalili bisab'in. Kekasihku iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada aku 7 perkara. Kita tak bincanglah ke 7, ambil satu saja. Lagi 6 ustaz lain boleh bahaskan. Pertama, Nabi wasiatkan pada aku bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Pertama, Nabi wasiatkan pada aku supaya aku mesti mencintai orang-orang miskin dan berusaha dekat dengan mereka. Dalam bahasa mudah, turun padang. Yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfalu minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Nabi wasiat pada saya supaya sentiasa memandang orang yang lebih bawah daripada saya, dan jangan asyik mandang kepada orang yang dah duduk di kayangan ini, di atasan ini. Pandang yang di bawah. Yang ketiga, Nabi wasiat wa an asila rahimi wa in jafani. Nabi wasiat pada saya, sambunglah silaturahim dengan orang yang memang tak suka dengan saya.
Kalau kita sambung silaturahim dengan orang yang memang geng kita, tak ada masalah, itu biasa. Kayuh basikal setiap Ahad, lalu buat caption silaturahim, itu biasa. Bermesraan-mesraan dengan orang yang memang geng kita, itu tidak ada luar biasanya. Yang luar biasa adalah kita nak berkawan dengan orang yang tak nak berkawan dengan kita. Wah, itu yang Nabi wasiatkan. Kemudian yang keempat, yang ini kita nak bahaskan malam ini, wa an ukthira min la haula wala quwwata illa billah. Nabi wasiat pada saya, banyakkanlah mengucapkan kalimat hauqalah, iaitu la haula wala quwwata illa billah. Ini saya akan terangkan. Yang kelima, wa an atakallama bimurril haqqi. Yang kelima, aku diwasiatkan oleh Nabi untuk bercakap benda yang benar walaupun pahit untuk diterima. Yang keenam, wala ta'khuzni fillah laumatul laim. Nabi wasiat kepada aku supaya tidak takut dengan kecaman, celaan orang dalam aku menyampaikan dakwah kepada Allah. Pedulikan netizen, pedulikan orang nak troll, itu tak peduli, selama mana kita nak menyampaikan benda yang betul. Dan yang terakhir, kata Abu Dzar, wa an la as'alan nasa syai'a. Yang ketujuh, Nabi wasiat pada aku supaya aku buang perangai suka meminta-minta dengan orang. Minta projek, minta itu, minta ini, minta job dan berbagai lagi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabari sendiri memasukkan hadis ni dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan Syekh Syuaib Arnaud, seorang ulama hadis yang tersohor, menyatakan bahawa hadis ini adalah hadis sahih. 7 wasiat Nabi kepada Abu Dzar. Saya tidak syarahkan keseluruhan, saya ingat 6 yang lain tu boleh disyarahkan oleh asatizah yang lain. Salah satu saja yang kita bincangkan pada malam ini ialah wasiat Nabi, wa an ukthira min la haula wala quwwata illa billah. Perbanyakkanlah ucapan tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Inilah yang dalam bahasa kita panggil hauqalah. Hauqalah ni singkatan daripada la haula wala quwwata illa billah. Di dalam bahasa Arab disingkatkan ungkapan-ungkapan tentu menjadi satu suku kata, disebut sebagai an-nahat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, kita sebut singkatannya basmalah. Jadi kalau kita sebut basmalah, itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdallah, hamdallah sebagai contoh. Maka ungkapan la haula sebaris itu dipanggil sebagai hauqalah. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim, ahli bahasa menyatakan bahawa ungkapan itu boleh saja disebut hauqalah atau haulaqah. Boleh, antara dua tu boleh disebut. Apa makna la haula wala quwwata? Apa beza dua perkara itu? Perkataan haula dalam lafaz la haula wala quwwata illa billah, haula itu maknanya daya. Daya. Dan kata para ulama, daya yang dimaksudkan tidak ada daya itu dikhususkan pada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Maknanya la haula, tidak ada daya kita untuk menghindarkan diri daripada buat maksiat. Siapa dalam surau ini yang boleh jamin dia tak buat maksiat lepas balik pada surau? Tidak ada jaminan. Kita duduk dalam sini, insya-Allah lah, tak adalah benda-benda tak senonoh. Keluar saja daripada surau, itu macam-macam sekeliling kita. Perkara-perkara maksiat yang Tuhan tak suka banyak. Mengata misalnya, menengok benda tak senonoh, mendengar benda tak senonoh. Sebab itu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahawa la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatih wala quwwata ala ta'atihi illa bima'unatih. Tidak adalah daya untuk kita menghindarkan diri daripada maksiat selain dengan perlindungan daripada Allah. Dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadat kecuali dengan pertolongan Allah. Sebab itulah Ibn Mas'ud, begitu juga Imam An-Nawawi menyebutkan ada pelbagai tafsiran berkaitan
Hal ini dalam syarah Sahih Muslim dan semua tafsirannya adalah sama. Sememangnya tuan-tuan, maksiat ni benda payah nak hindah. Kita sekarang boleh cakap, tapi akan datang kita tak tahu. Berapa ramai orang kita kenal, dia orang surau, kopiah tak tinggal, tapi bak perempuan habis. Bak girlfriend habis. Bak lain mungkin dia tak nak. Ada orang kopiah tak tinggal, ceramah duduk depan, tapi rasuah out dia. Bak duit kalah. Bak nak makap dia nombor 1. Payah. Maksiat ni kita tak boleh nak cakap lebih sangat, sebab kita pun tak tahu. Itu la haula wala quwwata illa billah. Sebab itu macam orang yang bekas penagih pun, mereka tak akan kata mereka sembuh sepenuhnya. Mereka sembuh sementara. Sebab ada orang 20 tahun berhenti pun boleh terjebak kembali. Sebab itu kita kena minta tolong betul dengan Allah. Maksiat benda payah. Sebab itu hidup kita ni perlu pada 4 perkara: hidayah dan taufik Allah, irsyadullah, tasdidullah, ta'yidullah. 4 perkara ni sangat mustahak. Apa makna hidayah? Petunjuk. Tapi ini level paling bawah. Atas lagi kita nak irsyad, dipimpin oleh Allah. Atas lagi kita nak tasdidullah, Allah tutup kita apa-apa juga lubang yang boleh menyebab kita jatuh. Yang keempat, ta'yidullah, sokongan daripada Allah. Hidayah ini biasa. Tuan-tuan datang dengar ceramah, dengar YouTube ceramah mana-mana, ada masa datang petunjuk, menggerakkan nak jadi baik. Ada, tapi itu sebagai gerak saja. Irsyad, pimpinan Allah ini juga mustahak. Sebab itu dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 51, walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Sesungguhnya kami telah pernah berikan kepada Ibrahim irsyad, iaitu bimbingan dan pimpinan, wa kunna bihi alimin, dan kami kenal dia. Irsyad. Tinggi lagi, tasdid, Allah pada dia Ruhul Kudus, surah Al-Baqarah ayat 87. Dan kekuatan ini juga yang telah menarik tangan Nabi Yusuf alaihissalam, yang sudah begitu hampir tergelincir ketika digoda oleh Zulaikha. Tapi nafsu Nabi Yusuf jadi surut bila dia telah diberi burhan ataupun ta'yid oleh Allah. Tuan-tuan, Nabi Yusuf ni orang laki-laki, kita orang laki-laki. Orang laki-laki yang normal, kalau dia tidak terdetik dengan godaan seorang wanita, something wrong somewhere, pergi berubat. Mungkin kita dah mula minat sama lelaki, itu berat dah tu. Minat dengan orang perempuan itu normal. Dan apatah lagi digoda. Dalam Quran Allah Ta'ala merekodkan, walaqad hammat, melihat petunjuk Tuhan ketika itu, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlisin. Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf daripada kekejian itu. Yang kita garis bawahkan bila Allah Ta'ala sebut walaqad hammat bihi, Zulaikha nak kepada Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf juga nak kepada Zulaikha. Ham ni makna ada kecenderungan, maknanya terbit juga daripada hati Nabi Yusuf. Wow, ada. Digoda bagai nak rak, terdetik juga. Wah, macam kita waduh, mana ndak juga. Tapi ketika itu diberi ta'yid oleh Allah. Allah terekodkan benda ini dalam surah Yusuf ayat 24. Sebab itu kata para ulama, Nabi Yusuf sudah ada keinginan untuk melakukan kerjaan itu dengan Zulaikha, tetapi Allah bantu dia. Sebab itu kita kalau bab perempuan tak boleh cakap. Saya banyak jumpa orang, hatta orang kepiah atas kepala sekalipun, benda lain dia boleh champion, bab perempuan belum tentu. Belum tentu. Kadang-kadang orang masjid sama je bawa pergi rombongan. Ini mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita lah, kita bawa rombongan pergi Jakarta.
Sekali van tu salah bawa, kami nak pergi masjid. Dia bawa satu tempat masjid lah. Kita tengok masjid apa, rupa begini, bangunan 4 segi, perempuan pakai skirt. Sekali kata dek sopir, ni masjid pak. Masjid apa, rupa begini. Ya ini masjid. Rupanya di Jakarta, masjid itu singkatan dari masas sama picit. Ini tempat masas pak, masas sama picit. Ni orang Malaysia suka ini. Yang kami bawa rombongan ni JK Masjid, semua hadiah dapat program Masjid Gemilang. Semua pihak atas kepala. Ini masjid. Oh, masah dengan picit. Sekejap, turun sekejap. Turun juga. Memang dia tak pergi masah, kita tahu orang baik-baik, tapi turun. Turun tengok pakai kepiah lipat masuk dalam poket, tengok. Nanya ke ustaz, kalau kita urut kaki tak dosa tak? Enggaklah nak berubat. Datang dah awak hari-hari dengar kuliah maghrib, macam mana pula nak nanya hukum ni? Tak apa dah, niat nak berubat. Kata tak boleh, haram. Orang perempuan begitu, bukannya doktor, pegang-pegang kaki semua ni. Dia hukumnya lagu mana ustaz? Ini kira dosa besar ke dosa kecil? Ada gitu. Dosa besar haram. Besar kalau dosa kecil saya pergi lagi ni. Awak orang masjid ada lagi terdetik. Bergurau-gurau pun tu ada. Bayangkan kalau tak ada ustaz, tak ada ramai-ramai, hanya. Dulu saya pernah pergi Australia, pergi Sydney ada banyak tempat. Senonoh ada, tak senonoh ada. Jadi adalah orang bawa nak pergi tepi pantai. Pantai benda ustaz tak? Pantai lah, boleh kita duduk, boleh barbecue ke apa ke. Dia nak ngena kita, dia bawa pergi pantai Bondi Beach. Tuan-tuan pernah pergi Sydney tahulah Bondi Beach ni apa benda, kita mana tahu. Rupanya dia nudist beach. Pantai orang tak berbaju. Dia bukan telanjang semua, tak berbaju saja. Yang perempuan lelaki memang tak berbaju lah. Baring macam ikan masin, macam ikan kering, baring dia berjemur. Kita tak reti tengok begitu. Memang keluar huruf wow sajalah. Wow. Jalan wow. Kata ngapa tempat ni kau bawa saja nak ngena. Kata alah pergi pantai tu lagi nama Manly Beach. Itu okey sikitlah. Rupanya dekat kawasan Bondi Beach itu memang tempat nudist beach. Ada student kita duduk, nyewa apartment di situ, dapat berjumpa. Kita orang heran dengan dia orang ni, semayang, jaga, puasa, rajin. Kata awak tak rasa apa-apa ke? Pandang luar tingkap macam ikan masin semua ni. Tak ada apa lah, dia kata. Allah pelihara mereka. Kalau kita hilang Fatihah hari-hari menengok kat tingkap ni, dah Allah pelihara. Lepas tu saya kagum dengan pelajar-pelajar luar negara. Negara maknanya bukan negara Arab lah, negara Eropah, di Amerika, mana-mana. Maksiat ni depan mata saja, tetapi Allah pelihara. Kita pula benda tak ada, dicari-cari sampai dapat. Itu pula masalahnya pula. Dia carilah dalam hutan mana-mana nak ke buat maksiat. Jadi ini yang dimaksudkan oleh ulama. Yang pertama, la haula itu adalah dimaksudkan sebagai jauhkan oleh Allah daripada maksiat. Yang kedua, quwwata. Quwwata ni maknanya upaya. Dan kalimat ini kata ulama dikhususkan kepada perbuatan-perbuatan yang terpuji. Artinya kerja baik pun kita tak akan upaya melakukannya tanpa izin daripada Allah. Tanpa Allah kita tak akan mampu buat apa-apa. Termasuklah tuan-tuan pada malam ini. Ada setengah ulama pula menyatakan bahawa haula dan quwwata ni dia beza macam bateri. Quwwata maknanya power, kuat, power. Haula adalah power dalam power. Kita ambil contoh bateri. Kita di rumah, kalau remote control kita tak ada bateri, tak ada pedah, itu remote. Kita pun ambil bateri. Tapi bateri juga, bateri tu power lah. Tapi bateri takkan ada erti kalau dalam bateri tak ada power. Berapa banyak bateri di rumah kita dalam mangkuk, dalam bekas yang tak boleh pakai. Satu-satu kita test, semua tak guna belaka. Dia tu power, tapi dalam dia tak ada power. Bateri memang power,
tapi kewujudan power bateri kerana dia ada voltan. Volt itu biasanya 1.5 volt. Kalau bateri remote yang AAA, bateri alkali 24A biasanya 1200 mAh. Kalau bateri carbon seng 24D 540 mAh. Tanpa voltan, bateri tidak ada erti. Kesamalah juga dengan kita, badan sihat, kolesterol borderline, darah cantik, gula bagus, tetapi tanpa diberikan kekuatan oleh Allah untuk ibadah dan menjauhkan kita dari maksiat, tubuh badan kita tak ada harga. Itulah kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Teringat saya penyokong-penyokong Liverpool, dia punya motto dia apa? YNWA, you never walk alone, kata mereka. Kita ubahlah you never walk alone itu kepada you are nothing without Allah. You are nothing without Allah. Tanpa Allah, engkau tak ada harga. Itu sebab azan, Nabi menyuruh kita bila menjawab azan mesti ikut bacaan muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila asyhadu an la ilaha illallah, kita juga asyhadu an la ilaha illallah. Begitu juga ketika naik saksi tentang Nabi kita sebagai Rasul, kita juga naik saksi. Tetapi bila disebut kalimat hayya ala salah, apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billah. Sifat tawaduk kita kepada Allah, padahal kita dah bersila dalam surau, nak menunjukkan, ya Allah, tanpa engkau belum tentu aku boleh semayang lepas pada ni. Itulah hauqalah kita kepada Allah. Bayangkanlah tuan-tuan. Dan inilah yang kita ikrarkan selama hidup kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku dapat sentiasa zikir kepadamu, sentiasa dapat syukur kepadamu, sentiasa dapat ibadat kepadamu, ya Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Hakikatnya hadirin hadirat sekalian, seorang hamba, iaitu kita, tidak memiliki daya dan juga upaya la haula wala quwwata kecuali dengan pertolongan Allah. Seorang penuntut ilmu tidak mungkin dapat duduk dalam majlis ilmu melainkan dengan pertolongan Allah. Seorang guru tidak mungkin dapat mengajarkan ilmu yang bermanfaat melainkan dengan pertolongan Allah. Seorang kaki tangan kerajaan ataupun pegawai tidak mungkin dapat bekerja dengan baik melainkan dengan pertolongan Allah. Sebab itu hauqalah ini Nabi wasiat kepada Abu Dzar, jadikan zikirmu setiap hari, bahawa you are nothing without Allah. Kalau Allah tak tolong kau, you are nothing. Sebab itu kita bila semayang, kita kena syukur, ya Allah, terima kasih, tolong saya dapat semayang. Kita dapat jauh daripada maksiat, nampak amoy pakai skirt, kita tengok astaghfirullah, tidak tergoda. Ya Allah, terima kasih kerana palingkan saya daripada memandang atas bawah. Kita syukur pada Allah. Dan kita kena tahu dan percaya, kita selama ni dapat ibadat semua kerana Allah yang bagi pertolongan. Kalau tak dapat ke kita ibadat? Tak dapat. Kalau tuan-tuan imbas balik kenangan ketika mengerjakan umrah ataupun buat haji di Mekah, ada masanya kita ni nak ke Mekah rasa impossible je. Duit tak berapa nak ada, anak kecil-kecil, kita pun tak apa sihat, salah makan timun sepotong gawat dah. Macam mana aku nak tawaf banyak? Logiknya kita, macam mana aku nak buat kerja haji umrah ni? Sakit. Tapi berapa ramai di kalangan tuan-tuan puan-puan yang walaupun tidaklah sempurna sangat kesihatannya, tapi sampai ke sana molek dapat ibadah, diizinkan oleh Allah.
Kalau sebelum Covid dulu boleh lah 6-7 kali umrah. Tapi sekarang ni tak boleh dah. Lebih daripada sekali kena ada permit lain pula dah. Fikir atas kertas mustahil. Ada masa kita duduk di hotel di Mekah, berasa nak buat tawaf sunat. Dapat buat tawaf sunat sedap ni. Buka TV satu dalam hotel, dalam bilik, dia ada siaran langsung daripada Masjidil Haram. Tengok gambar orang tawaf, tak ada can aku nak tawaf gayanya. Ramainya lah manusia. Ni cerita 2020 BC lah, before Covid punya cerita lah. Ramailah manusia. Bila lah Mekah ni tak nak ada orang. Padahal muka dapat sungguh Mekah tak ada orang. Bila lah tak ada orang tawaf. Tapi walaupun kita rasa lepas dah aku nak tawaf ni, tak apalah, naik kereta bagi sajalah ke atas, bayar 50 rial tu, tawaf pakai kereta. Isteri pun kata tak apa, kita try lah, tawakal pada Allah. Yalah, bismillah, doalah, Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi yassir wala tu'assir. Masa tu gantung tu hidup dengan Allah. Ya Allah, aku ni nak tawaf ni, bagilah aku mudah. Ternyata sampai di Mataf, elok dapat tawaf. Datangkan kosong je kita. Rezeki macam mana boleh dapat? Allah tolong. Atas kertas tak mungkin boleh buat. Macam orang buat tawaf haji lah. Kita penat, ihram tak buka lagi, nak tawaf lagi, peha ni melecek dah. Aduh, orang beribu. Macam mana aku ni boleh buat ke tak? Elok Ada orang, kalau orang Malaysia badan kecil-kecil, kebetulan tawaf dengan jemaah pada Afrika tinggi, kita rendah, tak payah jejak kaki atas lantai, jalan automatik je, numpang pada orang. Allah boleh kalau Allah hendak. Sama juga imbas balik pengalaman kita di bulan Ramadan. Percayalah, kalau Allah tak tolong, tak dapat kita puasa sebulan. Sebab kita bukan sihat sangat. Ada orang, dia kalau pukul 10 pagi tak minum air, tak makan nasi ke, tak sarapan ke, nak nyampai ke tengah hari, dia angin, tendang angin ke kepala, sebu perut macam-macam. Logiknya kalau bulan puasa, dia tak boleh nak puasa. Tetapi berapa orang walaupun terlepas sahur, elok puasa sampai maghrib. Macam mana boleh dapat kekuatan itu? Allah beri kekuatan. Logiknya tak akan mungkin dapat buat. Geng-geng isap rokok. Ada orang kuat isap rokok. Saya pernah jumpa orang isap rokok, umur dia 66 tahun, isap rokok lagi. Saya tanya, bang, rokok sehari berapa batang? Dia kata, saya sekarang ustaz, rokok sebungkus, vape satu, sebelah menyebelah dalam poket. Jadi bersulam-sulam lah, dia kata. Mana lepas berjemaah dengan rokok, jemaah dengan vape pula. Jadi ada dapat kurang sikit. Dulu sehari 35 batang sehari, umur dah 66. Saya tanya, abang tak nak berhenti ke? Ustaz, saya dah 66. Kalau saya berhenti pun Tuhan takkan nak bagi saya 80 pula. Umur saya dah cukup dah, 66 dah banyak sangat dah, dia kata. Masuk 70 pun tak berapa nak hidup dah, dia kata. Kalau dah 80 banyak baring, berjalan. Teruskan je lah, dia kata. Tak ada stop-stop dah, 66 tak ada lah. Kalau umur 36 mungkin saya berhenti. Nah, dah 66, dia kata. Sambil cakap tu, saya tanya dia, abang kalau driving pun bisa rokok? Dia kata, saya Kuantan KL sebungkus rokok. Sambil bawa kereta, kuat tu bisa rokok. Habis abang bulan puasa macam mana? Oh, itu saya heran. Dia pula heran. Saya bulan puasa elok berhenti. Mana lepas pada sahur tu, mayan subuh, balik pada masjid, rokok atas meja, tak pandang pun. Baik, kalau hari biasa tu, tertinggal, U-turn balik, ngambil. Tak pandang gitu ya. Tak adalah rasa nak masuk dalam poket ke apa, tak ada. Elok seharian, sampai maghrib. Tapi Allahu Akbar, maghrib sekarang air segelas rokok dululah, dia kata. Macam lokomotif, lalu hidungnya berasap, bau keluar. Nasi kemudian. Macam mana dia boleh dapat survive?
dengan pertolongan Allah. Baik itu banyak sukatan hidup kita ni rasa mustahil, impossible, tapi kalau Allah beri kita kekuatan, nothing impossible. Masjid saya sekarang di Kuantan, masjid negeri, kita buat satu program. Wallahualam kot surah Az-Zakirin nak tiru lah, tak tiru pun tak apa. Kita buat program, kita panggil khatam subuh. Kita khatam Quran dalam semayang subuh. Ketika jemaah dengar ada nak pengsan pun ada. Matilah kita orang ustaz, khatam dalam semayang. Kita beri jaminan, insya-Allah kalau Allah izin 8 bulan kita khatam Quran. Tapi setiap pagi kita kena disiplinkan baca dalam semayang satu makra'. Satu makra' ni tak panjang. Kalau tuan-tuan yang regular baca Quran, satu makra' ni mainan saja, satu muka setengah, satu muka suku gitu saja. Tapi sebab bila dengar bawa dalam semayang, masing-masing dah panik. Sebenarnya pendek je, lebih pendek daripada semayang tarawih. Tarawih tu lagi panjang. Satu juzuk, ni ulama' bijak, satu juzuk bersamaan 8 makra'. Maknanya 8 hari datang semayang subuh, dapat khatam satu juzuk. Mana nak dapat? Kita sendiri nak khatam satu juz, baca seorang, belum tentu. Jadi kita kempen jemaah datang semayang subuh tiap-tiap hari tanpa gagal, kecuali hari Jumaat saja kita beri laluan pada surah Sejadah. Hari lain tiap-tiap hari kita baca satu makra'. Ni sekarang dah juzuk ke-25, makra' yang keempat. Sekejap saja. Campur dengan PKP, kalau tak lama dah kita grade-nya ataupun kita habis khatam lama dah. Tapi banyak tak dapat sambung, ni boleh sambung balik. Peringkat awalnya rasa mustahil. Tapi percayalah, kalau Allah beri izin, beri kekuatan dan pertolongan, boleh buat. Jadi kalau suruh tuan-tuan nak buat, bolehlah. Tapi jangan baca mushaf tak syok. Panggillah Imam Hafiz. Anak-anak Hafiz kita ramai sebenarnya yang boleh kita ambil untuk subuh saja. Subuh saja satu makra', pendek saja. Ni antara contoh-contoh lah, benda-benda yang bagi kita mustahil, tetapi insya-Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah beri pertolongan, benda tu tidak mustahil. Hadirin hadirat sekalian, ayo bacalah, jadikan zikir la haula wala quwata illa billah ini. Apa fadilatnya? Baik, kata para ulama, zikir la haula wala quwata illa billah ini kita kena tambah sebagai amalan baru kita. Selain daripada kita baca subhanallah macam tadilah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun kita tahlil la ilaha illallah, tambahkan satu lagi amalan baru kita, zikir la haula wala quwata illa billah. Apa sebab? Pertama, kata ulama, zikir ini merupakan salah satu daripada pintu untuk masuk surga. Kata Abu Musa al-Asy'ari dalam satu hadis, ala adulluka ala babin min abwabil jannah, qultu bala ya Rasulullah, qal la haula wala quwata illa billah. Kata Abu Musa, pernah Nabi bertanya, maukah engkau aku tunjukkan salah satu daripada pintu nak masuk surga? Jawab sahabat, bala ya Rasul, of course kami nak ya Rasulullah. Kata Nabi, banyakkan membaca la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tirmizi. Ini yang pertama. Fadilat yang kedua, zikir hauqalah adalah, ianya adalah perbendaharaan surga, simpanan kita dalam surga. Ada satu riwayat Nabi pesan kepada Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Wahai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku tunjukkan salah satu daripada tabung-tabung ataupun gudang-gudang simpanan harta di syurga? Maka dijawab oleh Abdullah bin Qais, faqultu bala ya Rasulullah, of course saya nak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, qul la haula wala quwata illa billah. Banyak-banyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi guna perkataan kanzun. Apa makna kanzun? Kanzun ni maknanya gudang, segudang harta.
Segudang harta ni bukan satu peti harta. Satu peti sikit, satu gudang. Saya ambil contoh kalau garaj kereta. Garaj kereta tu kalau kita bayangkan segudang garaj itu semua dalam tu ada kereta. Itulah kekayaan ni. Macam contoh, Dulu Yang Maha Mulia Sultan Brunei ada satu majalah kereta di UK nama Autocar. Disebutkan Tuanku Sultan Brunei ni dalam gudang keretanya saja ada 5,000 buah kereta. Dan ada 5 gudang pula kereta dia tu. Bayang banyak kereta dia. Ada Mercedes-Benz, ada Ferrari, ada Bentley, BMW, Jaguar dan bagai-bagai. Bayangkan kalau tiap-tiap hari tuanku gunakan satu saja kereta dia, dia memerlukan masa 20 tahun untuk memandu semua kereta dia. Itu baru gudang kereta dalam surga. Bayangkan tuan-tuan amalkan la haula wala quwata illa billah, tuan-tuan dapat satu gudang harta dalam surga. Justru itu kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, ada sejumlah keutamaan lafaz hauqalah ini yang dikutipkan daripada hadis riwayat Ibnu Abi Dunya tentang orang yang melazimkan membaca hauqalah ini. Apakah riwayat-riwayat itu? Ini saya akan terangkan kemudian, kerana kita nak beri laluan dulu kepada laungan azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita kembali menyambung syarahan kita pada malam ini. Kalau ikut peraturan, kita hendaklah menamatkan ceramah bila azan Isyak berkumandang, tetapi boleh ada pengecualian apabila jemaah mengizinkan untuk dianjakkan sedikit pelaksanaan solat Isyak itu. Jadi mohon izin daripada jemaah untuk kita anjakkan sedikit aja. Muslimin muslimat sekalian, balik kepada hauqalah. Banyaklah ucapkan la haula wala quwata illa billah ini. Banyak kelebihannya. Seperti tadi kita sebutkan, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahawa ada beberapa keutamaan
lafaz hauqalah ini yang dikutip daripada pelbagai jalur riwayat, yang boleh menjadi satu semangat pada kita lah untuk mengamalkan. Pertama, kata beliau, disebutkan ada satu riwayat daripada Ibnu Abi Dunya yang mana sanadnya disambung sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala la haula wala quwwata illa billah mi'ata marratin fi kulli yaumin lam yusibhu faqrun abada. Siapa-siapa yang lazim mengamalkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim setiap hari sebanyak 100 kali, maka selama-lamanya dia takkan ditimpa oleh kefakiran. Hadis boleh rujuk dalam kitab Kasyifatus Sajak karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantin. Ada banyak riwayat, nanti saya akan terangkan tentang kefakiran ini. 100 kali boleh, dia berapa banyak kali pun tak jadi masalah. Ini hanya panduan daripada ulama saja. Berjudul, kata beliau, hauqalah juga merupakan lafaz yang baik diamalkan oleh seseorang yang sedang dirundung kebuntuan, kerunsingan ataupun kemurungan. Sesuai. Wa ruya fil khabar aidan idza nazala bil insani muhimmun. Diriwayatkan juga dalam hadis, bila kebimbangan hinggap di hati seseorang, wa ta'ala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 300, dan dia pun membaca la hauqalah ini sebanyak 300 kali, farajallahu anhu, Allah akan membukakan jalan keluar atau penyelesaian kepada masalah dia. Ai aqallaha zalika, maksudnya Allah mengurangkan kesulitan dia. Zakarahu Syekhuna Yusuf bin Hasyiyah 'ala al-Mi'raj. Ini dah disebutkan oleh guru kami Syekh Yusuf dalam Hasyiyah Mi'raj ini. Ini juga dalam kitab Kasyifatus Sajak. Maka muslimin muslimat sekalian, amalkanlah. Ada disebut dalam satu riwayat, la haula wala quwwata illa billah ini, fa innaha tadfa'u 99 baban min ad-durri adnaha al-hamma wal faqra. Kalimat hauqalah boleh menjauhkan 99 mudarat dan penyakit, dan minimum yang dia boleh hilangkan adalah keluh kesah, susah hati, boleh hilang. Mungkin bagi setengah orang, ingatkan bila amalkan la haula wala ni dapat duit RM10 ke, nak juga amal ustaz, setakat hilang susah hati tak payahlah, saya hilang susah hati tengok Netflix ya. Tuan-tuan sekalian, apakah penyakit yang paling parah dalam suasana pandemik ini? Bukan COVID-19. Penyakit paling parah adalah mental, kerunsingan, sakit jiwa, susah hati, bimbang. Tuan-tuan yang pakai topeng-topeng siang malam ni tak bimbang? Bimbang. Keluar berita Omicron, macam-macam benda pula, variasi baru, mutasi baru, menyebab kita susah hati. Anak nak pergi sekolah hari esok, dengar Putrajaya pula sampai ramai sangat pula kena. Kita siang malam pagi petang kita merasakan hidup kita ni banyak masalah. Apa penyelesaian kepada semua itu selain daripada tuan-tuan ikut SOP? Penyelesaiannya adalah banyakkanlah membaca la haula wala quwwata illa billah. Di Malaysia sekarang kita ada sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Dah ada dah hari sambutan Hari Kesihatan Mental. Menurut tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti, sekarang ni hampir 500,000 rakyat Malaysia didapati dah ada gejala simptom depresi ataupun tekanan itu. Dah mula ada dah sekarang. Dan paling ramai sekarang mengalami anxiety disorder, gangguan kebimbangan. Saya ada seorang dua anak buah ngadu tak boleh bernafas. Kata engkau jangan nak COVID, aku terajang kalau kena COVID sekarang. Dia kan gejala tak boleh bernafas dan kita susah hati juga. Bila pergi hospital, rupanya dia ada GERD. Saya tak nyebut, tak kerti. Ada GERD pada macam gas yang menyebabkan kebimbangan, jantung jadi laju. Dia ingatkan dia sakit jantung. Saya ingat tuan-tuan pun ada masalah tu. Aku ni kena jantung ke ni?
Sejak dua-duh ni macam-macam lah sakit jantung. Di kita pula memikir macam-macam. Sebenarnya itu masalah kebimbangan, anxiety disorder. Kena makan ubat. Kajian daripada KKM 1/6, rakyat Malaysia sekarang sudah mengalami gangguan mental. Dan mental illness yang paling banyak sekali MDD, Major Depressive Disorder, kemurungan besar. Kena makan ubat. Kalau tak makan ubat, itu dia mengilai nyanyi buah pokok tu. Malam tak makan ubat, nyanyi lagu Jamal Abdillah, buah pokok seorang-seorang. Kat parking dia menyanyi, mengilai seorang-seorang. 6.3% penduduk dewasa di Malaysia menderitai MDD ini. Dan sejak daripada pandemik dalam masa setahun, 2.5% warga kita didapati mengidap MDD. 60,000 lelaki dewasa, 110,000 wanita dewasa yang direkodkan mengalami MDD. Dan masalah orang yang kena penyakit mental, secara automatik dia akan dapat penyakit fizikal. 48.3% penderita MDD di Malaysia at least satu penyakit kronik mesti dapat. Orang sakit buah pinggang, 59% adalah pesakit yang mengalami kemurungan. Masalah osteoarthritis pada pinggang, pinggul ataupun lutut lebih kerap dialami oleh orang yang murung berbanding orang yang ceria, orang yang happy. Kanser, 47% orang kanser ada mengalami masalah psikiatri. Ini bukan bermakna kanser tu menyebabkan gila ataupun masalah jiwa itu menjadikan kanser. Tak, kanser itu menjadikan dia jadi pula orang yang murung lagi. Tak masuk lagi masalah sekarang, termasuk anak-anak muda kita, 1.2% penduduk negara kita mengalami masalah bipolar disorder. Bipolar disorder ni orang yang mengalami perubahan mood yang sangat drastik. Dia boleh gembira dan dia boleh sedih dalam waktu yang begitu rapat, dekat sekali. Dia baca telefon, kejap dia ketawa, ha 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 ha. Lepas tu dia menangis, lepas tu marah. Lama-lama gila kita. Lepas tu telefon jangan tengok sangat, gila esok. Buka WhatsApp group ni gelap belaka. WhatsApp group ni nak gaduh pula dah. Lama-lama gila kita. Cabaran pandemik COVID-19 ini dan masalah PKP menambah jejaskan lagi kesihatan mental rakyat di negara kita. KKM merekodkan ada 465 cubaan bunuh diri. Cubaan bunuh diri. Sebab perubahan banyak perkara. Perubahan persekitaran kerja masalahnya. Ada orang dulu kerja bagus tapi sekarang terpaksa downgrade. Yalah, daripada pilot jadi jual laksa, jauh sangat tuan-tuan, jauh sangat. Kalau pilot berterbang jadi ke pilot lori, tahan lagi. Kalau terpaksa buka stall, itu jauh sangat. Macam kita kerja kerajaan, tak ada masalah. Gaji semacam, naik pangkat lagi. Sehari 2 kali, pagi grade 52, petang grade 54. Tak ada masalah. Tak tahu apa kerja, tak tahu. Orang hak susah tu. Jadi perubahan persekitaran itu stres. Kita tak ada masalah lagi. Suka orang kerja kerajaan, paling suka work from home-nya. Tak payah meeting dalam telefon. Green screen ada kan. Bawah seluar pendek, atas pakai kot gini. Suka. Rakan-rakan kita yang OKU stres sebab mereka selama ni dia bila berbicara dengan kita pakai isyarat tangan, tapi dia tidak cakap dengan tangan saja, kerana ekspresi mulut. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok berita TV1 belah kanan bawah tu, bahasa isyarat mesti dengan mulut sekali. Macam dia nak tunjuk sukan golf dibenarkan. Dia pun sukan golf, tangan dia kena pukul dengan mulut-mulut. Dia kena nampak. Baru orang OKU faham. Tapi sejak kita pakai mask, orang OKU dah rasa dunia ni sunyi. Pergi buat psikiatri, pergi kepada doktor yang psikik, dia orang pun kata, dia orang pun menghadapi aduan daripada dia orang merasakan dunia ni sunyi. Sebab dia tak tahu kita cakap apa lagi. Tangan memang boleh cakap, suruh dia duduk belakang misalnya, tapi dia tak faham. Dia nak agak ekspresi bibir. Stres. Ada orang hilang punca pendapatan. Data daripada model ekonomi baru menunjukkan 80% isi rumah di negara ini
berpendapatan kurang daripada RM5,000 sebulan. 40% isi rumah berpendapatan kurang daripada RM2,000 sebulan. 78.6% penyimpan EPF berpendapatan kurang RM3,000 sebulan. Tahap keupayaan pelaburan di kalangan majoriti Bumi Putra, kita boleh manifestasikan dengan data yang menunjukkan 75% penabung amanah saham Bumi Putra memiliki purata tabungan hanya RM611 seorang saja. Itu sebablah Presiden QPEX minta supaya bank tolonglah bekalkan lebih banyak nota RM10 dalam mesin ATM. Sebab dah ramai orang dia baki minimum dia bawah pada itu pun ada. Tolonglah bagi peluang. Ramai orang nak cocok duit tu nak keluar RM10 pun ada. Kita mungkin tak merasa benda itu. Bagi kita kerja-kerjaan, orang susah ramai. Macam mana mereka nak meneruskan kehidupan dengan harga dan bagai-bagai lagi sekarang ni? Baik itu ada orang bersyukur, ada orang akan sentiasa rasa susah hati. Begitu juga kebimbangan terhadap keselamatan misalnya. Sebab itu sekali lagi, agama memberikan solusi. Engkau susah hati, baik. Tapi kau amalkan ini, ada sikit kurang rasa susah hati. Tidak menyelesaikan masalah. Saya tidak katakan kalau amal 300 kali la haula wala quwata illa billah, hari esok harga brokoli turun. Dah. Tapi Allah berikan kita lapang jiwa. Susah hati ni penyakit besar. Ada satu riwayat yang disandarkan kepada Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali. Satu hari ada orang bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai tuan, apakah makhluk yang paling gagah sekali dalam dunia?" Ali pun jawab, makhluk yang paling gagah dalam dunia adalah gunung. Kenapa gunung? Kerana gunung tak semua manusia mampu menawannya. Tuan-tuan, dalam surau ni berapa orang pernah naik gunung Everest? Haram seorang pun tak ada. Bayangkanlah gagah tak gagahnya gunung, sehebat-hebat kita tak pernah naik. Bahkan kalau orang yang kaki panjat gunung pun, berapa banyak gunung di Malaysia ni dia belum dapat khatam pun lagi. Banyak. Setakat bukit kat Pelah Highway tu boleh lah bergambar ramai-ramai hiking hari Ahad tu, boleh lah ramai-ramai panjat bukit. Ni gunung-gunung yang lain. Kita kenal Gunung Kinabalu, tu ialah kenalnya. Dia kalau orang hiking Tegar, dia mesti wajib khatam G7. Gunung 7. G7 ni kalau tak khatam, tak boleh istihar, kita dah terror panjat gunung. Pertama Gunung Tahan 2190 meter di Pahang. Kemudian Gunung Camah, ni di Kelantan. Kemudian Gunung Ulu Sepat, border Kelantan Perak. Kemudian Gunung Yong Yak, itu pun border Kelantan Perak. Gunung Korbu di Perak. Gunung Gayung, ni di Perak. Gunung Yong Bela, sepadan Kelantan Perak. 7 gunung ini berketinggian 2000 meter ke atas. Mana 2000 meter ke bawah tu tak masuklah kategorinya. Selagi tak khatam 7, lagi tu tak dikira pendaki gunung Tegar. Maknanya gunung gagah, tak semua orang boleh panjat. Orang tanya kepada Ali, ada tak lebih gagah daripada gunung? Ada. Apakah bendanya? Besi. Kenapa besi gagah? Besi gagah, dia boleh sodoknya gunung tu. Bulldozer. Berapa banyak gunung-gunung di Mekah, bukit bukau dah tak ada lah, rata lah. Dulu di Mekah banyak bukit, Jabal Omar, Jabal macam-macam. Sekarang tinggal Jabal Kubeh Jabal Kubeh yang jadi istana tetamu Raja Saudi tu. Jabal Omar yang duduk sebelah Hotel Makkah dah tak ada dah. Sekarang dah rata, dah jadi Hilton baru. Bayangkanlah, gunung rata lah. Dek kerana besi. Orang tanya pada Omar, pada Ali, ada tak lebih gagah daripada besi? Ada. Apakah dia? Api. Api gagah kerana dia boleh mencairkan besi. Kalau kita guna oxy-fuel welding ataupun oxy-acetylene welding, dia welding ni untuk nak potong ataupun nak cantumkan besi. Kepanasan api ataupun flame oxygen acetylene boleh mencecah 3500 darjah Celsius. Dan besi akan cair pada paras suhu 1500 darjah.
Itu powernya api. Orang tanya lagi kepada ahli, ada tak lebih ganas lagi daripada api? Ada. Apakah ada? Air. Apa sebab? Setera-tera api padam dia air. Air ganas. Lepas itu tuan-tuan yang jaga surau, jaga masjid, saya jaga masjid. Selain daripada pengimarahan, nak fikir orang bagi ramai balik, antara kerja JK masjid adalah maintenance masjid surau. Hari-hari kena tengok ada leaking ataupun tidak. Sebab yang paling menjahanamkan bangunan adalah air. Air, waterproofing kena bagus. Tapi tak ada yang kekal. Masjid saya baru buat waterproofing, baiki kubah. Kita ada kubah, dia leaking. Leaking keliling. Air menitik macam tawaf, ikut bulatan. Susun beldi macam tawaf. Jemaah masuk, ngapa masjid gini? Leaking. Dan air ni walaupun nampak dia benda lembut, tapi sangat membahaya. Sebab itu mungkin ada orang JKR sini JKR ajar kami tips, dan tips untuk tuan-tuan juga. Kalau buat inspection building, tengok bangunan kita, rooftop yang flat top apa semua, flat roof, kita kena tengok ada tak air bertakung. Kalau ada air bertakung, jangan biarkan dia lebih 48 jam. Air kalau duduk diam 48 jam, itu tanda dia dah mula merebak. Dia berjalan merayap ni, tak ada mesin yang boleh kesan dia merayap ke mana. Tuan-tuan pakai bomoh mana pun tak tahu mana dia mengalir. Kadang-kadang dia bertakung di sini, dia menitik kat tempat perempuan. Kita bayangkan bocor kat tempat perempuan, rupa air pada sini. Itu bahana air. Don't play-play. Lepas itu kami nak buat test hari tu, kami pakai sirap sebotol, takung 60 jam. Nak tengok ada leaking lagi atau tidak. Bayangkanlah, kat setengah juta habis. Air, benda bukan main-main. Lepas itu bila tengok masjid sekarang banyak buat flat roof, kita seriau menengok, ini imam ni reti ke tidak ni, waterproofing ni kan dia tahu jadi imam je, habis roboh masjid ni kan. Tak, itu nak kena check elok-elok. Dengan orang JKR kena baik-baik. Lantik dia jadi JK, senang nak mengadu. Jangan ke tepi ke orang JKR, dia mustahak, maintenance mustahak. Sebab itu kajian di Amerika, dia buat kajian, apakah bencana alam yang paling membunuh manusia? Puting beliung, kemarau, banjir, dia adalah macam-macam. Kajian mereka, finding dia adalah bencana yang paling membunuh manusia adalah banjir. Di Amerika saja 100 orang mati setahun kerana banjir, berbanding dengan musibah lain. Kita di Malaysia yang bunuh banjir, yang lain tak ada kematian lah, kecuali tsunami beberapa tahun yang lepas. Sebab itu air walaupun sifatnya lembut, dia boleh mengapungkan sebuah kereta. Mungkin tuan-tuan ni jarang, bukan orang Pantai Timur. Kalau kami orang Pantai Timur, dah ni musim tengkujuh. Musim tengkujuh ini, banjir air yang kami nampak atas jalan itu, janganlah nak buat gagah-gagah kita nak redah. Jangan. Air ni untuk kenderaan biasa, kenderaan sedan, hanya memerlukan 12 inci air saja untuk dia mengapungkan dan menghanyutkan kereta kita. 12 inci air ni lebih kurang bawah sikit pada lutut orang dewasa. Oh tak apa ustaz, saya tak pakai sedan, saya pakai kereta 4x4. Untuk kereta 4x4 hanya memerlukan 18 ke 24 inci air saja untuk monster kesayangan kita itu terangkat dan dihanyutkan. 24 inci ni lebih kurang dalam air sampai kat peha kita. Ada yang kata, hari tu Tuanku Agong dengan Permaisuri elok redah banjir kat Lancang. Memang, tapi 6 UTK berdiri atas dia. Atas bumbung, tayar 4, barulah boleh jalan. Kalau tak, hanya air kuat. Kan keluar berita yang di Sabah, kita sedih kan, dia tengok banjir jambatan, 2 beranak, dia tengok air je kot. Dia main kot-kot je lah. Dia lalu, air tolak, dulu terkorban. Lepas tu air kuat. Orang tanya lagi kepada ahli, ada tak lebih gagah daripada air? Ada. Apakah dia? Awan yang membawa air. Awan yang membawa air kuat, gagah. Baik itu pilot kapal terbang, masa dia fly airborne, antara yang paling dia takut sekali awan. Pilot nampak awan macam nampak hantu raya, takut dia.
Sebab awan ni nampak lembut saja macam cotton candy. Try langgar sekali, bergegar satu kapal. Di awan ni ada banyak pesen, stratus, cumulus, cumulonimbus, stratocumulus. Kalau awan cumulonimbus, lebarnya boleh mencapai 1 sampai 10 km. Dan di tengah-tengahnya ada petik intra-cloud. Yang itu paling dia takut. Mungkin kita pun pernah kena pilot engineer 1 balak, 2 balak, tak apa terror sangat, dia langgar je. Itu kita gugang. Tengah pakai earphone, dengar lagu, terus tukar channel Quran, meninggal aku. Pilot 1 balak, langgar je. Kalau pilot 4 balak, dia lari, dia cari tempat tenang-tenang sikit. Awan kuat. Betul, setiap saat 16 juta tan air diwapkan daripada bumi, dan dalam setahun 513 juta tan air ni recyclekan balik. Ni awan dengan izin Allah lah ya. Orang tu tanya lagi, ada tak lebih gagah daripada awan? Ada. Apa dia? Angin yang menolak awan. Ni panjanglah dialog itu. Apa lagi lebih gagah pada angin? Matahari. Apa lebih gagah pada matahari? Ngongak-ngongak sampai manusia. Maknanya yang paling gagah dalam dunia ni manusia. Orang tu tanya lagi, ada tak yang lebih gagah daripada manusia? Ada, kata Ali. Apa lagi yang lebih gagah daripada manusia? Mengantuk. Mengantuk adalah makhluk paling gagah sekali. Tuan-tuan, kalau gagah macam mana pun dan mengantuk, jam habis. Nak bawa kereta tak lepas, menguap 80 kali macam badut air. Wah. Oksigen tak ada sampai, memang tidur je lah. Tuan-tuan yang boleh mendengar ceramah ni sebab tak mengantuk. Kalau mengantuk, bila dah habis matilah aku. Allah, matilah aku macam ni. Mengantuk ni makhluk yang gagah. Orang badan sadu macam mana pun, kalau mengantuk hilang gagah, hilang kegagahan kita. Minumlah kopi ke, makan nasi lagi tidur. Ada orang kata mandikan segar. Tak ada lah, lepas mandi lagi sedap tidur. Kalau mengantuk jawabnya tidur je lah. Tak adalah kena kopi double espresso, double shot, berdoa je. Kalau nak tidur, tidur je. Orang tu tanya lagi, ada tak lebih gagah daripada mengantuk? Ada. Apakah dia? Susah hati. Susah hati lagi gagah daripada mengantuk. Tuan-tuan, kalau mengantuk sangat, mata dah tak boleh buka, merah macam orang bela hantu raya, tinggal nak tunggu ada bantai nak tidur, tiba-tiba dapat berita yang susah hati, boleh tidur? Tak boleh tidur, hilang mengantuk. Baru nak tidur dapat panggilan telefon, anak kita na'udzubillah accident. Tuan-tuan boleh tidur? Padahal daripada pagi kita bangun tadi pagi pukul 4 pagi tak tidur sampai malam ni. Pukul 10 nak tidur sangat, dapat panggilan anak kita ni ke ada mak kita begitu. Boleh tidur? Tak boleh. Ataupun PKD telefon, cik, esok tolong datang ke KK. Kenapa pula? Ni dua lain ni. Jangka positif pula dah. Positif lah aku dah. Boleh tidur? Tak boleh tidur. Baik, itu susah hati makhluk yang besar. Tapi orang tu tanya lagi Sayyidina Ali, ada tak lebih gagah daripada susah hati? Ada. Apakah dia? Doa kepada Allah. Ini kemuncak kegagahan. Segala yang kita sebut gagah tadi kalah dengan doa saja. Dan antara doa yang Nabi ajar adalah la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku tak ada daya, tak ada kekuatan, tak ada upaya kalau Engkau tak tolong aku, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Aku dah ni dah dua lain ni, Allah. Tolonglah balikkan satu lain balik. Bismillah. Test sekali lagi. Tengok satu lain. Mana tahu, cubalah. Jadi jangan kita bila orang kata apa fadilat la haula wala ni, kau baca Allah hilangkan susah hati. Itu je. Cik, aku ingat dapat RM10. Jangan. Susah hati ni bala. Kemudian yang terakhir tadi kata ulama, dia ada kelebihan daripada sudut rezeki. Kata Abu Hurairah, wa man abta'a anhu rizquhu falyukthir min qawli la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Barang siapa yang merasa sempit rezekinya,
maka perbanyakkanlah membaca la haula wala quwwata illa billah. Dalam satu riwayat daripada Tabrani dan Ibnu Asakir, Ibnu Abbas bercerita, "Aktsiru min qawli la haula wala quwwata illa billah fa innaha min kunuzil jannah fa innaha tadfa'u 99 baban min ad-durri adnaha al-hamu wal faqru." Banyakkanlah membaca hauqalah kerana kalimat itu adalah perbendaharaan surga. Kalimat itu menolak 99 pintu yang mudarat. Yang paling rendah adalah membuang kesedihan dan kemiskinan atau kefakiran. Hadis Tabrani dan Ibnu Asakir. Dan riwayat itu adalah berkenaan dengan asbabun nuzul. Surah At-Talaq ayat yang ketiga. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dan siapa-siapa yang Allah dia dan memberinya rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangkanya, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah cukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan takdir bagi setiap sesuatu. Ada satu kisah. Satu hari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia menghadap Nabi. Dia pun mengadu, "Ya Rasulullah, saya ada masalah besar. Anak saya ditangkap musuh. Isteri saya menangis macam ni. Apa yang saya perlu lakukan, ya Rasulullah?" Mana orang datang merampok dengan anak-anak dia sekali kena colik. Kata Nabi, "Beginilah. Buat sementara waktu, kamu dengan isteri duduk rumah, baca la haula wala quwwata illa billah sebanyak mungkin." Jadi Auf bin Malik dan isterinya pun zikir la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Itu yang dibaca. Sehinggalah mereka diberitahu bahawa tanpa disangka-sangka anak mereka telah berjaya ditemui. Dan bukan sekadar ditemui, anaknya tadi ditemui bersamanya ada satu lembah penuh kambing. Maknanya geng-geng perompak tadi, dia dah curi barang orang, dengan budak ni pun dicolik. Tak tahu apa fadilat la haula wala, dia nampak apa hantu apa kita pun tak tahu. Dia tinggal habis harta, lari begitu. Maka kesemua kambing-kambing itu, surah At-Talaq ni hadis riwayat Ibnu Mardawih. Bayangkanlah fadilat membaca la haula wala quwwata illa billah, bukan sekadar mudarat dibuang, bahkan rezeki pula dapat, bukan seekor kambing, selembah kambing. Lepas tu kalau tuan-tuan ada masalah, pergi IOI, pergi supermarket, pergi tu tiba anak hilang ke apa ke, tak tahu apa nak buat, baca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata, la haula wala quwwata. Nabi berjanji amalkan ni betul-betul, Allah tolak kesusahan daripada kita. Ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Sudah banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Moga-moga dapat menjadi amalan kita bersama. Ucapan yang sangat mudah tetapi faedahnya begitu besar kepada kita. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih, khususnya kepada rakan-rakan daripada Surah Az-Zakirin, Pangsapuri Putra Damai Presiden 11 Putrajaya, dan juga kepada rakan-rakan dari geng Surau Putrajaya yang sudi mengaturkan majlis pada malam ini. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga Allah pelihara surau kita, majlis kita daripada sebarang perkara-perkara yang tidak diingini. Mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq baladana Putrajaya khasatan wa sairul biladil muslimina amatan as-sakha wan nama war rakha wahfazha bihifdzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam min sayyi'il asqam wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa' 'anna kulla ta'bin syadid waqfina minal hadi wal hadid wal maradi syadid wakshif 'anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Tahassanna bidzil 'izzati wa atasamna bi rabbil malakut
وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولاية Putrajaya وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekadar itu, mohon tuan-tuan mendoakan juga perjalanan saya balik ke Pahang selamat pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.